Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Wira bin Mustafa dalam Zakat dan Anda. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini ialah memahami zakat saham. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat saham? Zakat saham ialah zakat yang dikenakan ke atas saham-saham yang dimiliki sehingga di hujung haul sama ada disimpan ataupun diniagakan. Syaratnya sama seperti zakat yang lain, iaitu yang pertama Islam, yang kedua merdeka, sempurna milik, cukup haul dan cukup nisab. Zakat saham terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, saham-saham yang disimpan sehingga setahun ataupun sehingga cukup haul. Saham-saham ini biasanya berbentuk saham-saham amanah ataupun saham-saham syarikat yang disimpan sehingga setahun. Bagaimana mengira saham-saham yang disimpan? Mengikut harga di hujung haul, iaitu di hujung tempoh zakat itu mencukupi setahun. Jika memiliki 10,000 saham dan nilainya ialah RM2 sesaham, jadi jumlah keseluruhan ataupun nilainya ialah RM20,000. Dan jika melebihi nisab, boleh dikenakan zakat sebanyak 2.5%. Zakat yang kedua ialah zakat saham-saham yang diniagakan. Biasanya diniagakan di Bursa Malaysia ataupun dijual beli sentiasa. Dan macam mana untuk mengira zakat perniagaan, zakat saham ini ialah mengira jumlah keuntungan dalam tempoh setahun. Jika melebihi nisab, dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Antara saham-saham yang boleh dikenakan zakat ialah saham-saham amanah, saham syarikat, saham-saham koperasi, dan perlu diingat, saham-saham ini mestilah sama ada mematuhi syarak ataupun tidak patuh syariah. Bagaimana untuk mengira saham yang tidak patuh syariah? Ialah kita mengira atas pokoknya sahaja untuk dikenakan zakat. Manakala saham-saham yang patuh syariah boleh dikira termasuk dengan dividen. Bagi syarikat-syarikat ataupun bagi saham-saham syarikat yang tidak menunaikan zakat, wajib di atas pemegang saham sendiri untuk menunaikan zakat apabila menerima dividen dan dinilaikan sekali dengan saham yang dimiliki. Bagi syarikat-syarikat ataupun perniagaan yang telah menunaikan zakat, maknanya dividen yang diterima daripada saham tadi tidak perlu lagi dikeluarkan zakat kerana sudah dibersihkan dengan zakat. Para penonton sekalian, sebagai contoh pengiraan zakat, sekiranya seseorang itu memiliki kedua-dua jenis saham, sama ada disimpan dan juga yang dijual beli. Bagaimanakah untuk mengira saham ataupun zakat kepada sahamnya? Yang pertama, sekiranya dia memiliki saham sehingga di hujung tahun bernilai RM50,000 dan keuntungan yang diperolehi sebanyak RM10,000. Dicampurkan keduanya bernilai RM60,000. Tetapi biasanya jikalau ada proses jual beli, ada kos-kos yang dikenakan, sama ada yang kita panggil sebagai cost brokerage. Jadi RM60,000 ditolak dengan cost brokerage mungkin dalam RM10,000 ataupun RM5,000, dan bakinya tadi yang dizakatkan sebanyak 2.5%. Jadi setelah membuat kiraan zakat, bolehlah ditunaikan zakat sama ada melalui kaunter Lembaga Zakat Selangor ataupun mana-mana kemudahan bayaran yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor, seperti boleh ditunaikan di bank, di pejabat pos, melalui internet, dan juga boleh menggunakan khidmat kami untuk menerima zakat di premis tuan-tuan. Dan juga kalau sudi, silakan hadir ke premis kami untuk menunaikan zakat. Baiklah, sekian sahaja segmen zakat dan anda buat kali ini. Ingatan ikhlas daripada saya buat anda semua. Zakat suatu kewajipan. Berzakatlah di Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.